Salam sejahtera dan salam seraku sayang bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita malam mengenai lawatan kerja rasmi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri ke Mama Care UTC Sarawak pada Khamis. Menurut Datuk Seri Nancy, Mama Care merupakan sebuah perkhidmatan penjagaan ibu selepas bersalin dan merupakan salah satu bentuk sokongan sosial bagi membantu mempertingkatkan kesihatan dan fizikal untuk ibu-ibu yang baru bersalin. Jelas beliau, program Mama Care telah dianjurkan untuk Sarawak bermula pada tahun 2014 yang mempunyai seramai 120 pengamal. Katanya beliau amat kagum dengan usaha kerja Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Sarawak bersama Mama Care Center Sarawak dalam usaha membantu melatih wanita, ibu tunggal dan warga emas terutamanya daripada kumpulan Low Income Household LIH untuk menjana pendapatan keluarga melalui program ini. Mama Care program yang telah dianjurkan untuk Sarawak pada tahun 2014. Kita ada 120 pengamal lah. Dan bagi saya secara personal lah, saya rasa ini satu program yang bagus, utama sekali untuk mereka yang nak generate income secara pribadi. Mereka boleh mendapatkan income untuk meningkatkan ekonomi. Sama ada orang bekerja atau tidak bekerja, dia dapat mendapat menjanakan income sendiri. Ditemui media selepas lawatan tersebut, Datuk Seri Nancy menjelaskan perkhidmatan seperti ini sememangnya laku di mana-mana sahaja, termasuk di luar negara kerana ia memang diperlukan untuk ibu-ibu bersalin. Dalam keadaan kita pada hari ini, kita nampak ini adalah satu aktiviti yang memang laku. You go to overseas pun inilah yang diperlukan dan kita masih charge pada kadar yang murah lagi. Jadi saya mengharapkan lebih ramai akan menggunakan perkhidmatan Mama Care ini yang pada hari ini kita berada di UTC di Kuching. Jadi mereka bolehlah untuk menghubungi mereka kalau memerlukan perkhidmatan mereka. Okay. Setakat ini very cheap, RM60 satu jam. So bagi saya dalam keadaan ekonomi seperti ini, mereka perlu melihat review balik dia punya charges dan perkhidmatan mereka saya nampak memang quite professional lah. Berita seterusnya, projek menaik taraf sistem peparitan konkrit di Tudan Desaras 6B Fasa 4 telah siap lebih awal dari jadual asal. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, projek menelan kos sebanyak RM300,000 di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Senadin itu mula dilaksanakan pada 19 September 2022. Ditemui selepas meninjau ke lokasi projek berkenaan pada Selasa, beliau berkata projek Fasa 4 itu merupakan projek menyambung sistem peparitan konkrit projek Fasa 3 yang telah siap sepenuhnya pada Oktober 2021 tahun lepas. Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin menjelaskan projek itu merupakan permintaan penduduk setempat bagi menangani banjir kilat setiap kali musim tengkujuh berlaku. Tambahnya, beliau juga menerima respon positif daripada penduduk setempat atas inisiatif Kerajaan Sarawak dalam usaha menangani isu banjir kilat yang melanda setiap kawasan ketika hujan lebat atau musim tengkujuh. Kepaparan di Gedong, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii meluangkan masa melawat rumah ahli keluarga mangsa yang maut akibat kemalangan jalan raya di Kampung Kenyong Baru, Gedong baru-baru ini. Mengiringi beliau ialah penghulu Iban kawasan Ulu Gedong, Francis Kuche dan tuai rumah Kampung Kenyong Baru, Stewart. Bersipati dengan nasib keluarga tersebut, Rodiah menyampaikan sumbangan khairat kematian kepada waris mangsa bagi membantu mengurangkan beban mereka. Keluarga mangsa dalam pada itu mengucapkan terima kasih dan berbesar hati di atas keprihatinan Rodiah yang hadir sendiri menyampaikan sumbangan tersebut. Di Bintango, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cawangan daerah itu menghangatkan kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina 2023 yang bakal disambut bulan hadapan dengan mengedar kalender dan kad sambutan kepada penduduk daerah Meradong. Penganggahan kalender dan kad sambutan diadakan di Pasar Tamu Bintango pada Rabu merupakan rutin setiap tahun SUPP Cawangan Bintango sebagai tanda kenangan dan terima kasih kepada semua warga daerah Meradong. Agihan diberikan melalui Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat KMKK daerah Meradong kepada penduduk setempat semenjak seminggu yang lepas dan sebanyak 8,000 keping kalender dan kad telah diedarkan di kawasan tersebut. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing berharap agar semua penduduk sentiasa menjalinkan hubungan silaturahim yang baik pada setiap masa.
Dalam perkembangan lain, beliau berharap permohonan penyambungan lampu jalan di simpang jambatan Sungai Selidap ke Jalan Pasir Serikir diluluskan termasuk pembinaan tebingan Bintango dan kolam renang Bintango menjelang 2023. Selain itu, katanya pembukaan lita kompleks sukan Bintango juga akan dinaik taraf. Sehubungan itu, beliau berharap Primis Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg meluluskan permohonan projek tersebut bagi memastikan Meradong terus menikmati arus pembangunan. Manakala di Semarahan, berlangsung majlis penyerahan tugas secara rasmi dari Residen Bahagian Semarahan Datuk Ibrahim Lumpu kepada Timbalan Residen Bahagian Semarahan Irwan Bahari. Penyerahan tugas itu susulan persaraan beliau setelah 6 tahun berkhidmat sebagai Residen Bahagian Semarahan. Majlis serah terima tugas itu diadakan di Rumah Rehat Pejabat Daerah Semarahan pada Selasa dengan upacara menandatangani nota penyerahan tugas dan tanggungjawab yang disaksikan pegawai-pegawai daerah Semarahan, Asajaya, Simunjan, Gedong dan ketua-ketua jabatan yang hadir. Semasa berucap, Datuk Ibrahim menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga kerja di pejabat residen, daerah, jabatan, agensi di bahagian Semarahan di atas sokongan dan kerjasama baik yang diberi selama beliau menerajui pentadbiran bahagian Semarahan. Sementara itu, Irwan Bahari yang akan memulakan tugas beliau sebagai Residen Bahagian Semarahan berkuat kuasa 3 Januari 2023 ini turut mengharapkan kerjasama erat semua agensi kerajaan dalam usaha membangunkan Semarahan selepas ini. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, salam UKAS.